Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam kita membicarakan tentang hukum nun sakinah dan juga tanwin bertemu dengan 29 huruf hijaiyah yang melahirkan hukum yang ke-28 iaitu hukum ifa. Jadi bacaan itu adalah bacaan ifa. Baik, untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di depan papan putih. Saya akan menjelaskan tentang hukum tersebut. Baik, pertama daripada pertemuan huruf iaitu huruf tanwin, nun, sakinah, tanwin bertemu dengan huruf 29 huruf hijaiyah. Tolak huruf alif ini khas untuk huruf mat. Baik, dia memang tidak berubah huruf mat. Dalam Rusan Osmani, kalau sesuatu huruf itu alif sama saja dengan hamzah. Kerana daripada rongga mulut, hamzah daripada pangkal ke rongga mulut juga. Baik, kita pergi kepada, pertama kita telah menjelaskan tentang idgham bila gunnah. Idgham tentang huruf idgham. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Baik. Maksudnya iaitu hurufnya adalah pertama daripada sini. Idgham, ra. Kemudian lam, mim, nun, waw dan ya. Semua idgham sebab ID idgham. Okey, dah tahu huruf idgham 6 ada. Kita cari huruf izhar pula. Huruf ha, kha, izhar. Lepas tu huruf ain, ghain. Lepas tu huruf apa lagi? Izhar. Iaitu huruf ha dan hamzah yang berada di rongga mulut. Baik. Selepas tu kita bertemu dengan hukum iqlab iaitu hurufnya ba. Jadi semua sekali ada 13 huruf. Tolak satu iaitu huruf jadi mana 14 huruf. 14 huruf. Jadi bakinya 15 huruf. 15 huruf tersebut ialah huruf ifa. Itulah dia huruf ifa bermula daripada ta, jim, dal, zal, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dha, ai, ni izhar bukan, to, dha, qaf, fa, qaf dan kaf. Itu semua. Jadi ada semua ada 15, 13, 14, 15. 15 huruf ifa. Baik. 15 huruf ifa itu terpecah kepada iaitu 3 kategori. Kategori pertama dibaca kubra apabila tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ta, dal dan ta. Ada 3 sini, ta, dal dan ta sama mahraj ta, dal dan ta dibaca dengan ifa hakiki kubra. Ifa boleh juga disebutkan ifa hakiki. Baik. Kemudian yang kedua ialah sughra apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Dan kemudian baki daripada 5 ni, 3 di atas ni, kubra 3 huruf, sughra 2 huruf, 10 itu adalah huruf wusta. Jadi kalau kita tak ingat ni semua huruf, iaitu tha, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa ni, maka kita tolak ni, kita akan tahulah bahawa selain daripada huruf izhar, selain daripada huruf idgham, selain daripada huruf iqlab ba, selain daripada huruf ifa kubra, ta, dal dan ta, ifa sughra, maka yang ketiga ialah wusta, terdapat 10 huruf. Itu hurufnya. Baik. Bacaan ifa ialah antara bacaan izhar dengan idgham. Dia tidak izhar dan juga tidak idgham. Iaitu pertengahan. Macam inilah pertengahan wusta. Tetapi kubra ini cenderung, perhatikan sebab kubra di sini. Nun bertemu dengan huruf ta, ini huruf kubra. Dia lebih cenderung kepada izhar. Cenderung pada izhar, iz. Bagi sughra pula dia lebih cenderung kepada idgham. Pada huruf qaf ini. Kalau bertemu huruf kaf ataupun qaf, maka dia cenderung kepada idgham. Dan bagi yang lain pula, iaitu di pertengahan, wusta ini pertengahan. Tidak cenderung mana-mana, dia duduk di pertengahan, iaitu izhar pun tidak, idgham cenderung pada izhar pun tidak, cenderung pada idgham pun tidak. Ini menunjukkan bahawa kita tak boleh baca izhar. Kita tak boleh baca wajib bergunnah, mesti di antaranya.
Dan antara tak boleh baca idgham, tak boleh, tak boleh, tak boleh, mana itu idgham kalau kita masukkan. Baik, maknanya antara, itulah dia ihfa. Baik, saya bagi pada contohnya pula, iaitu muka surat yang kedua. Dia 9 huruf hijabiah, dah tahu dah pecahannya. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Baik, ihfa kubra tadi ta, dal dan ta. Dia contohnya nun sakinah bertemu dengan huruf ta, baca dengan ihfa hakiki kubra, 2 harakat. Kan selalunya dalam pengajian kita juzuk ke-11 itu, kalau saya tulis ihfa hakiki kubra tu IFHQK kubra, maknanya dia bertemu tanwin atau nun sakinah bertemu dengan ta, atau bertemu dengan dal, ataupun bertemu dengan ta. Dan contoh yang kedua ihfa sughra, iaitu qaf dan kaf. Perhatikan di sini, nun sakinah bertemu dengan qaf, bacanya min qablikum. Yang baik kita yang dulu sini baca dulu, illa man tawalla wa kafar yauma idzin tuhaddis min qablikum. Ini bagi sughra, dia bertemu dengan qaf. Kemudian tanwin dia bertemu dengan kaf lah, nasibatin kazibah. Okey, akhir sekali wusta. Satu contoh lagi, saya bagi 2 contoh di sini, iaitu 10 huruf hijaiyah itu bersifat ihfa wusta, ihfa hakiki wusta, iaitu bertemu dengan huruf zai, bertemu dengan huruf apa ni, tanwin bertemu dengan huruf zal, 2, satu zai, satu zal. Wa anzalna au miskinan dha matrabah. Itu mana ihfa hakiki wusta. Itulah contoh-contoh yang dapat kita jelaskan, yang saya dapat tunjukkan pada sahabat, supaya sahabat-sahabat dapat faham. Tapi semua nun sakinah, tanwin baris alif, tanwin baris ya, tanwin baris waw, maka semua itu bila bertemu dengan huruf-huruf ihfa ini, 3 kategori ihfa ini hendaklah dibaca mengikut, iaitu ihfa hakiki kubra, ihfa hakiki sughra, ihfa hakiki wusta. Jadi itu saja penjelasan saya tentang hukum ihfa, supaya dapat faham bacaannya antara izhar dengan idgham. Tak boleh baca izhar, tak boleh baca idgham pertengahan. Dan tak boleh juga dibaca wajibul gunnah ataupun dengan izhar tadi, pun tak boleh. Dia hendaklah dibaca di antara. Jadi saya sudah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, insya-Allah.